Assalamualaikum semua, selamat datang ke channel Kaki Sains. Nama saya Hajime berasal dari Jepun. Kali ini, saya ingin membincangkan mengenai kuantum komputer yang akan menjadi teknologi masa depan. Kuantum komputer bukan cerita science fiction, tetapi sebenarnya wujud di dunia sekarang. Dan sekarang kita berada di tahap anybody can use, siapa pun boleh pakai dari PC sendiri. Kuantum komputer telah dicadangkan sejak tahun 1980-an, tetapi ianya tidak begitu terkenal di dunia kerana kekurangan praktikalnya. Kemudian, pada tahun 1994, waktu Peter Shaw membuat algoritma untuk pemfaktoran utama menggunakan kuantum komputer, ia menjadi terkenal di seluruh dunia. Anda mungkin pernah dengar bahawa kuantum komputer menimbulkan ancaman kepada keselamatan komunikasi atau Bitcoin. Walau bagaimanapun, algoritma untuk faktorisasi utama secara teorinya wujud, tetapi ia sangat sukar pada tahap kuantum komputer semasa. Jadi, topik mengenai kuantum komputer semakin kurang mendapat liputan di media. Tetapi sekarang, teknologi hardware kuantum komputer makin meningkat dan semakin banyak syarikat ingin menggunakan kuantum komputer dalam bidang sendiri, bukan pemfaktor utama. Oleh itu, nampaknya permintaan karya bukan saja saintis quantum mechanics, tetapi komputer engineer dan programmer untuk buat aplikasi praktikal menggunakan kuantum komputer sudah meningkat sejak sekitar tahun 2019. Sekarang, kuantum komputer menunggu kemunculan killer application di dunia. Jadi, sekiranya anda kalau ingin mengetahui sedikit pun mengenai kuantum komputer, sila tonton video ini dan sendiri gunakan kuantum komputer, dan bagus untuk bersiap sedia untuk gelombang kedua kuantum komputer mulai sekarang. Dalam video ini, saya akan menerangkan bagaimana kuantum komputer berfungsi menggunakan ilmu kebarangkalian yang kita belajar di sekolah menengah. Sebaliknya, pelajar sekolah menengah juga boleh belajar tentang kebarangkalian dari kuantum komputer. Okay, let's start to use quantum computer. Sebelum kita mulakan, anda harus bersiap sedia untuk menggunakan quantum computer. Seperti mana saya bilang tadi, quantum computer boleh dipakai dari komputer sendiri melalui internet. Saya sering menggunakan perkhidmatan IBM yang disebut IBM Quantum Experience. Ini laman web IBM Quantum Experience. Okay, silakan daftar akaun anda di sini atau gunakan akaun sosial media. Okay. Setelah mendaftar dan anda log masuk dan dapat melihat page ini. Alright. Untuk menggunakan quantum computer, kita harus buat quantum circuit. Quantum circuit adalah seperti programming atau algoritma yang dijalankan dalam quantum computer. Saya rasa tidak perlu panjang lebar menjelaskan tentang teori quantum circuit sekarang. Rasanya baik langsung saja buat quantum circuit. Okay. Apa yang mau dibuat adalah soalan kebarangkalian di sekolah menengah begini. Skapin duit silin di lambung dengan menyeraikan sampul untuk semua kesudahan peristiwa yang mungkin, cari kebarangkalian. Ini soalan tentang coin flip dengan satu keping duit silin. Dalam coin flip, bahagian depan duit silin dipanggil head dan bahagian belakang disebut tail. Kali ini saya tetapkan head sebagai 0 dan tail sebagai 1. Soalan peperiksaan seperti ini sangat mudah dikonvert ke quantum circuit begini cara. Quantum bit 0, maksudnya Q0, anggap sebagai duit silin. Letakkan satu duit silin dengan kepala menghadap ke atas.
Okey, kemudian lambun duit siling dan sembunyikan di atas tangan saya. Kemudian buka tangan yang menyembunyikan duit siling dan lihat sama ada duit siling itu kepala atau ekor. Begini cara quantum circuit itu dibuat. Tolong ingat, kita belum lagi pakai quantum computer. Okay. Ini cuma persediaan untuk run di quantum computer. Sekarang kita mau run quantum circuit. Okay. Anda harus pilih quantum computer yang mana satu di dalam list ini. Okay. Kali ini saya pilih Melbourne. Okay. Dan kali ini one shot. Okay, dah sedia. Kalau nak jalan quantum circuit di quantum computer yang tulen, okay, tekan butang run. Okay. Sebelum tekan run, okay, kita try fikir. Adakah anda tahu apakah jawapannya quantum computer hasilkan? Okay. Kalau ikut quantum circuit tadi, kita akan dapat jawapan head atau tail, maknanya kosong atau satu. Kalau begini, setiap kali run quantum circuit, jawapan akan berbeza, kadang-kadang kosong, kadang-kadang satu. Okay. Dan ini berbeza dari masa ke semasa. Okay. Anyways, kita run dulu, baru saya cerita itu. Okay, tekan run. Kemudian, anda dapat melihat status masa di page ini. Okay. Alright. Quantum computer digunakan oleh ramai orang. Okay, jadi kita mesti menunggu. Okay. Run circuit sudah selesai. Mari lihat hasilnya. Okay. Hasilnya adalah 1. Maksudnya belakang. Tapi kalau saya buat 1000 kali percubaan ini, maka masa berbulan. Okay. Silakan lihat ini. Ini adalah tetapan shot. Okay. Sekarang shot diset pada 1. Quantum computer run sekali saja. Okay. Sekiranya shot ditukar ke 1000, quantum computer akan run quantum circuit ini 1000 kali. Okay. Jadi kita jalan 2000 Okay. Dan run. Okay. Dan membuka screen status dan tengok macam mana. Okey, dah selesai. Mari lihat hasilnya. Okey, lihat graf ini. Okey. Ini adalah senilai sampel untuk semua kesudahan peristiwa yang mungkin. Okey. Dan kebarangkalian adalah ini. Bagaimana dengan ini? Barangkalian dalam buku matematik selalunya 50% dan 50%. Okey. Keputusan real dengan quantum computer tulen sedikit berbeza, tetapi hampir 50 dan 50 Okey. Jadi jawapan tadi sudah didapat. Saya gunakan soalan kebarangkalian seperti exam di sekolah sebab hasil quantum computer adalah begitu. Sebenarnya quantum computer boleh dikatakan mesin eksperimen yang boleh diprogram. Jadi quantum computer akan menyeraikan sampel untuk semua kesudahan peristiwa yang mungkin dan hasilkan kebarangkalian. Ini yang kerja quantum computer sebenarnya dan betul-betul berbeza dari klasik komputer. Dan anda sudah tahu, klasik komputer selalu memberikan jawapan yang sama. Tetapi quantum computer memberi jawapan tidak tetap dari masa ke semasa. Ini juga perbezaan besar antara quantum computer dan klasik komputer. Cuma, kalau quantum circuit dibuat dengan bijak, quantum computer akan memberikan jawapan yang sama dengan kebarangkalian tinggi. Kesimpulannya, quantum computer adalah mesin mengukur kebarangkalian sampel untuk semua kesudahan peristiwa yang mungkin. Itu saja untuk kali ini tentang quantum circuit. Dan saya mahu bagi homework pada penonton. Soalannya begini. Sekaping duit siling besar
dan sekaping duit siling kecil di lambung. Dan serentak. Okay. Dengan menyenaraikan sampul untuk semua kesudahan peristiwa yang mungkin, cari kebarangkalian. Okay. Sila jawab soalan coin flip ini dengan kuantum komputer. Tetapi tolong berhati-hati ya. Kedua-dua siling itu dapat dibezakan. Ya. Kecil dan besar. Ya, boleh beza kan? Okey. Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila komen di bawah ini. Ya. Hari ini sampai di sini saja. Semoga jumpa lagi di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.